Okey, seperti yang kita janjikan, video yang ketiga cikgu akan jelaskan dengan secara ringkas berkaitan dengan penyata kedudukan keuangan. Okey, kenapa cikgu kata cikgu nak jelaskan secara ringkas? Sebab penyata kedudukan keuangan awak telah belajar di bab 2, iaitu persamaan perakaunan. Masih ingat lagi? Selepas awak sediakan jadual persamaan perakaunan, awak dikehendaki untuk menyediakan penyata kedudukan keuangan. Okey, nanti awak belajarlah kenapa awak baca di sini, kenapa awak perlu belajar penyata kedudukan keuangan. Okey, penyata kedudukan keuangan ni disediakan selepas akaun perdagangan dan untung rugi, sebab kita dapat lihat senarai liability, kemudian menunjukkan kedudukan keuangan kita, menunjukkan modal dan untung berapa, dan juga kita dapat melihat modal kerja, iaitu jumlah kecairan perniagaan dalam tempoh semasa. Ini adalah antara tujuan kenapa penyata kedudukan keuangan kita sediakan. Okey, di sini adalah dalam bentuk T. Okey, so semua debit, aset bukan semasa, aset semasa, kredit, equity pemilik, ambilan tolak, ambilan debit sebab tu dia tolak. Okey, liabilities bukan semasa kredit dan liability semasa kredit. Bentuk T ni senang sebab dia tambah semua, kita tambah semua di bahagian debit, kita tambah semua di bahagian kredit. Dia kena balance lah. Okey, tapi cikgu tak galakkan awak buat bentuk T sebenarnya. Cikgu nak awak semua kena mahir bentuk penyata. Okey, bermula dengan aset bukan semasa. Okey, dia ada 3 kolom. Awak senaraikan dulu di kolom yang kedua, jumlah masuk di kolom ketiga. Awak nak jumlahkan, awak nak masuk di kolom ketiga seperti buku teks ni pun boleh, tapi cikgu lebih suka sistematik sikit lah. Okey, maksudnya senaraikan semua aset bukan semasa di sini, jumlah letak di kolom ketiga. Okey, ini adalah antara senarai aset bukan semasa. Awak boleh lihat, awak boleh rujuk. Lepas ni, kalau ada keluar macam ni, awak tahu. Okey, alatan pejabat aset bukan semasa, premis aset bukan semasa. Okey, boleh. Okey, kemudian selepas kita cari jumlah aset bukan semasa, kita kena cari jumlah aset semasa. Okey, jumlah aset semasa ni awak letak di kolom yang kedua. Letak dulu di kolom yang kedua seperti ini. Aset semasa, inventory akhir, akaun belum terima, bank, tunai. Nanti kalau awak belajar di bab 8, dia ada lagi pelarasan yang melibatkan aset semasa. Okey, so awak jumlahkan dulu, letak dulu di kolom yang kedua. Kemudian awak tolak liability semasa. Okey, liability semasa seperti overdraft bank dan akaun belum bayar. Okey, so sekiranya liability semasa ada banyak, awak senaraikan dulu di kolom yang pertama, jumlah masuk di kolom yang kedua. Kalau liability semasa ada satu je, awak terus letak di kolom yang kedua. Okey, kita lihat kepada bentuk soalan lah, macam mana soalan tu tanya awak. Okey, kemudian cikgu nak explain sikit berkaitan dengan overdraft bank ni. Overdraft, awak perasan tak? Cikgu padam ni. Awak perasan tak, dekat aset semasa dia ada bank, dekat liability semasa pun dia ada overdraft bank. Okey, sebenarnya bank ni dia akan berada dalam salah satu. Dia tak boleh berada kedua-dua macam ni. Dia tak boleh berada dalam bank aset semasa, dia tak boleh berada dalam liability semasa. Kedua-dua tak boleh. Dia mesti salah satu. Okey, kenapa? Alright, sekiranya cikgu padam balik. Sekiranya duit dalam bank awak positif, awak ada duit dalam bank, maka ia akan berada dalam aset semasa. Kita tulis bank. Okey, sekiranya duit dalam bank negatif, tak cukup. Bila duit dalam bank tak cukup, kita boleh buat pinjaman sementara kepada bank, daripada bank. Bank akan bagi pinjaman sementara, sebab itu liability semasa dalam jangka masa pendek. Sekiranya duit dalam bank awak negatif, ia akan jadi overdraft bank. Awak boleh tulis bank, boleh juga dalam liability semasa awak masih lagi boleh tulis bank. Sebab kalau awak letak bank, maksudnya kita faham itu adalah overdraft, ataupun tulis overdraft bank sajalah. Okey, so bank ni dia akan wujud salah satu. Boleh? Okey, so kalau awak lihat dalam soalan, dia letak bank di sebelah kredit, maksudnya overdraft. Kalau bank berada di sebelah debit, aset semasa. Okey,
Banyakkan latihan, awak akan nampak sekiranya ada soalan sebegini. Kemudian ni cikgu padam balik. Okey, jumlah aset semasa tolak jumlah liability semasa, awak akan dapat modal kerja. Modal kerja terus letak di kolom yang ketiga. Modal kerja terus letak di kolom yang ketiga. Wajib tulis perkataan modal kerja. Okey. Kemudian jumlah aset bukan semasa tambah modal kerja, awak akan dapat satu imbangan. Angka imbangan. Bila dah dapat satu angka imbangan, kita garis dua macam ni. Okey. Tutup terus. Tutup teruslah. Tak ada sambungan dah. Okey. Kemudian selepas itu, cikgu padam bagi nampak sikit. Okey, awak boleh rujuk buku teks sambil-sambil tu. Ikuti pemilik. Ikuti pemilik ada 3 item. Modal awal. Nak letak di kolom kedua dulu pun boleh. Letak dulu semua di kolom kedua. Tambah untung bersih. Kalau rugi bersih, tolak. Okey. Tambah untung bersih akan dapat satu jumlah. Ini semua kena tulis. Okey, ini awak kena cari dulu jumlah hasil tambah modal dan untung bersih, ataupun hasil tolak modal tolak rugi bersih. Cari dulu jumlah itu, baru awak tolak ambilan. Ingat tu, ramai murid dia tak tulis, dia tak cari angka jumlah ni. Dia terus ambil modal awal, untung bersih, tolak terus dengan ambilan. Jangan buat macam tu. Ikut format buku teks ni. Okey, so awak akan dapat modal akhir. Sekiranya awak kira di kolom yang kedua, pastikan modal akhir bawa di kolom yang ketiga. Ataupun nak terus masuk semua di sini pun boleh. Kemudian kita akan cari liability semasa seperti pinjaman bank dan juga gadai janji. Sekiranya ada lebih daripada 2, kita masuk dulu di kolom, senaraikan dulu di kolom yang kedua. So jumlah masuk di kolom yang ketiga, dan modal akhir tambah liability bukan semasa, awak akan dapat angka imbangan yang kedua. So awak garis 2 seperti ini. Okey, dan kedua-dua angka imbangan ini pastikan balance, mesti sama. Ya, mesti sama. Yang ni lah murid-murid akaun ni kata tak balance, cikgu tak balance. Dari sinilah sebenarnya. Okey, boleh. Alright. Dan sebenarnya balance ni di peringkat SPM, balance ni dia tak ada markah sebenarnya. Okey, dia tak ada markah. Kalau awak jawab dalam peperiksaan awak tak balance, jangan risau. Dengan syarat awak buat format ni dengan baik, operasi yang tepat. Jangan risau kalau tak balance, jangan stres sangat. Okey, kalau tak balance, jangan fokus kepada soalan tu, pergi kepada soalan lain. Bila ada masa, baru awak datang kembali ke soalan yang tak balance tu. Okey, sebab angka balance tak ada markah sebenarnya di peringkat SPM lah. Dia memang tak ada markah. Jangan risau lah ya. Okey, tapi kalau boleh kita nak buat balance lah. Okey, kita pergi lagi contoh 4. Ini contoh lah. Perniagaan contoh imbangan duka yang sebelum ni. Boleh lihat lah, ni bentuk T. Cikgu tak galakkan lah sebenarnya. Okey, kita buat bentuk penyata seperti inilah. Nampak? Mesti balance. Mesti balance. Okey, format seperti inilah. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyediaan modal. Okey, kenapa dia tunjuk kat sini? Dia nak tunjukkan bagaimana untung bersih menambahkan modal, bagaimana rugi bersih mengurangkan modal. Okey, untung dan rugi bersih akan memberi kesan kepada modal. Sekiranya untung, ia akan menambahkan modal. Sekiranya ada modal tambahan, akan menambahkan modal. Sekiranya rugi, mengurangkan modal. Sekiranya ambilan, mengurangkan modal. Ini boleh keluar dalam bentuk objektif. Dia boleh tanya awak ABC. Awak kena faham kesan tu, modal tambah untung bersih. Maksudnya modal untung bersih menambahkan modal. Okey, kita pergi bagi nampak detail sikit. Ini account dia. Ini account dia. Modal baki BB dia berada di sebelah kredit. Dia bersifat kredit. Penambahan modal di sebelah kredit. So untung bersih kita tambah di sebelah kredit. Sekiranya rugi kita rekod di sebelah debit. Ambilan dia mengurangkan modal, rekod di sebelah debit. Okey, ini bentuk dia, account dia. Okey, kita scroll lagi. Ini ada contoh pula, dia berikan contoh. Nampak? Okey, baki BB di sebelah kredit.
Sebab modal sifat dia kredit, so penambahan modal tambah di sebelah kredit, baki BB dia berada di sebelah kredit. So di sini awak lihat untung bersih tadi, soalan tadi, okey, sekiranya rugi kita akan letak di sebelah debit, dan ambilan dia dapat sekiranya penambahan di sebelah kredit, pengurangan dia berada di sebelah debit. Okay, so kita cari baki akhir lah. Baki HB ni adalah baki akhir. Dia nak tunjuk dalam bentuk akaun, dia nak tunjuk kesan untung bersih dan juga rugi bersih dan ambilan sebenarnya. Okay, alright, kita pergi lagi. Ini dalam bentuk penyata, dalam bentuk pengiraan laju. Modal awal tambah untung bersih, dapat dulu jumlah, tolak ambilan, dapat modal akhir. Sekiranya rugi, modal awal tolak rugi bersih, dapat dulu jumlah, tolak ambilan, dapat modal akhir. Dia boleh keluar dalam pelbagai bentuk. Dia boleh tanya awak bagaimana nak cari ambilan. Modal awal dia bagi, rugi bersih dia bagi, modal akhir dia bagi, macam mana nak cari ambilan. Ini lebih kepada matematik lah, kena mahir matematik. Tukar balik operasi tu. Okey, so soalan ni dalam pelbagai bentuk. Sebab tu awak kena mahir dulu asas ni. Apa-apa jua soalan yang keluar, insya-Allah awak boleh buat. Okey, kita pergi lagi. Okey, ini penyata kedudukan keuangan dalam bentuk Excel. Bentuk Excel ni kena mahir jugalah sebab ia ada kaitan dengan kerja khusus. Sum D5, D6 ni dia senang je. Sum ni adalah jumlah. Okey, kita ambil D5, D. Kenapa D ni? Kolom D 6. Sum. Kita akan dapat 20790. Siapa yang mahir Excel dia nampak. Okay, so awak kena mahir jugalah sebab kerja khusus memang kadang-kadang dia suruh type. Okay, kalau sum di sini macam mana? C10 hingga C13. Okay, C kolom. Ni kolom C, D, B, A ni kolom. 1, 2, 3, 4, 5 ni row. Kena tahu juga kadang-kadang dalam exam pun keluar dari segi bagaimana kita nak gunakan komputer Excel ni. Okey, sum daripada C10 ni, daripada C10 ni sehingga C13. Sebab tu dia tulis C10, C13. Dan seterusnya dah awak boleh lihat. Okey, kena pandai fahamkan baca kolom dan row. Fahamkan pembacaan itu. Okey, kita pergi lagi. Ada lagi tak? Okey, penutupan ni cikgu akan masuk di video lain. Penutupan ni untuk satu lagi video yang keempat. Jadi setakat ini saja berkaitan dengan penyata kedudukan keuangan. Kalau boleh mahir format, kenal pasti format tu bermula dengan apa, InsyaAllah awak boleh buat dengan baik.